Hai, jom belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Izzati, Guru Bahasa Melayu tahun 1 anda. Okey, masih lagi di dalam tema yang kedua iaitu Masyarakat Muhibbah, Unit 6, Perpustakaan Mini Pakcik Lokman, Kemahiran Membaca. Okey, untuk kemahiran membaca ini berdasarkan standard kandungan 2.1 asas membaca dan memahami, manakala standard pembelajaran pula 2.1.2 iaitu membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami ayat. Okey, untuk objektif pembelajaran, murid boleh membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami teks dengan bertumpu. Baiklah, ada 3 perkara di sini yang kamu akan belajar pada kali ini. Yang pertama, boleh membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan fahamkan teks secara bertumpu. Okey, seterusnya, baiklah. Okey, kamu dikehendaki membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 1 halaman 32 yang mana inilah paparan yang kamu akan lihat di dalam halaman 32 tersebut. Okey, kita akan baca dan kita akan fahamkan teks tersebut. Sebelum itu, kita akan mulakan dengan memahami apakah situasi ataupun aktiviti yang dilakukan oleh watak-watak yang ada di dalam gambar ini. Baiklah, okey, situasi yang situasi sekarang mereka berada di Perpustakaan Mini Pakcik Lokman yang mana ada sekumpulan murid. Okey, sekumpulan murid di sini sedang duduk membaca buku. Okey, ada juga seorang pemuda yang duduk di atas kerusi sofa sambil membaca buku dan ada sebuah keluarga meminjam buku dengan Pakcik Lokman. Okey, inilah dia Pakcik Lokman. Pakcik Lokman ini ialah tuan rumah ataupun pemilik perpustakaan mini ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada petikan yang mesti kamu baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Selepas baca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, kamu juga dikehendaki untuk memahami teks yang kamu baca ini. Okey, semua sudah bersedia untuk membaca teks ini? Okey, jom kita baca bersama-sama. Baiklah, kita akan baca bermula dengan petikan yang pertama. Pakcik Lokman ada perpustakaan mini di rumahnya. Perpustakaan mini di rumahnya. Ada banyak buku di perpustakaan itu. Ada buku untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Okey, faham? Petikan yang pertama, Perpustakaan Mini Pakcik Lokman berada di rumahnya. Ada banyak buku di perpustakaan itu dan buku itu untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Baiklah, petikan yang kedua. Aileen dan rakan-rakannya selalu ke perpustakaan mini Pakcik Lokman. Mereka suka membaca dan menyiapkan kerja sekolah di situ. Okey, Aileen dan rakan-rakannya yang mana ya? Yang duduk di atas kapet tadi, duduk di dalam bulatan sambil membaca buku itu merupakan Aileen dan juga rakan-rakannya. Mereka suka membaca dan menyiapkan kerja sekolah di situ. Okey, seterusnya penduduk taman juga selalu berkumpul di situ pada hari Minggu. Okey, selain daripada Aileen dan rakan-rakannya, penduduk taman juga suka pergi ke Perpustakaan Mini Pakcik Lokman pada hari Minggu. Mereka beramah mesra. Mereka juga meminjam dan bertukar-tukar buku.
Okey. Okey, itu petikan yang ketiga. Petikan yang keempat, pada masa hadapan Pak Cik Lokman bercadang untuk titik. Jika kamu masih ingat lagi, titik ini merupakan sambungan ayat yang mesti kamu bina untuk melengkapkan ayat ini. Okey. Jadi, apakah ayat yang sesuai untuk kamu bina menyambung kepada ayat yang tergantung ini? Baik ya. Jika kamu lihat di dalam buku teks kamu, di bawah sekali, selain daripada membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, fahamkan teks sekarang, kamu dikehendaki mencadangkan cadangan masa hadapan untuk Pak Cik Lokman ni, apa yang Pak Cik Lokman akan buat kepada perpustakaan mininya pada masa hadapan. Okey, jika kamu masih ingat lagi, Aileen dan juga rakan-rakan suka ke perpustakaan mini Pak Cik Lokman ni. Mereka suka baca buku, mereka suka buat kerja rumah di situ. Penduduk taman juga selalu berkumpul di situ pada hari Minggu. Mereka juga suka meminjam dan bertukar-tukar buku. Jadi bila keadaan ini berlaku, apa yang Pak Cik Lokman akan fikirkan untuk perpustakaan mininya? Okey. Jadi cadangan yang sesuai ialah membesarkan perpustakaan mininya. Dia juga bercadang untuk menambah bilangan buku. Baik, kita baca sekali lagi ayat ni. Okey, pada masa hadapan Pak Cik Lokman bercadang untuk membesarkan perpustakaan mininya. Dia juga bercadang untuk menambah bilangan buku. Okey, ini ialah cadangan yang boleh dilakukan oleh Pak Cik Lokman untuk perpustakaan mininya pada masa hadapan. Okey, baiklah, semua faham setiap teks yang telah kita baca sebentar tadi. Okey, sekarang kita nak kenal pasti kosakata yang sukar difahami. Baiklah, antara kosakata yang sukar difahami di dalam petikan tadi, yang pertama, mini. Okey, maksud mini ialah sangat kecil. Okey, sangat kecil. Yang kedua, menyiapkan. Menyiapkan. Maksud kosakata menyiapkan ialah membuat. Okey, kosakata yang ketiga, berkumpul. Maksud berkumpul ialah berhimpun. Okey, yang keempat, beramah. Okey, ingat lagi tak beramah mesra tadi? Okey, maksud beramah ni ialah bergaul. Dan yang kelima, mesra. Okey, mesra. Maksud mesra ialah erat. Okey, beramah mesra, bergaul erat. Baiklah, seterusnya. Okey, murid-murid boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Okey, halaman 36. Yang mana, okey, kamu perlu baca dan fahami petikan, kemudian tulis ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Baiklah, perlu baca terlebih dahulu petikan ini. Baca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan fahamkan petikan. Barulah kamu boleh jawab soalan yang menunjukkan, dia tanya di sini kepentingan membaca. Okey, pada ayat yang pertama, kepentingan yang pertama sudah diberi contoh. Kamu hanya perlu mencari kepentingan membaca untuk nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, baiklah, kita akan baca dan fahami petikan, kemudian tulis ayat yang menunjukkan kepentingan
membaca di sini. Okey, boleh? Baiklah. Okey, sekejap. Cikgu pilihkan highlighter untuk cikgu gariskan isi-isi penting ya. Semasa kita membaca petikan, kita perlu mencari isi penting untuk kita buat apa? Isi penting untuk kita menjawab soalan. Kita nak cari apa tadi? Kita nak cari kepentingan membaca. Baiklah, kita tengok satu demi satu ayat di dalam petikan ini. Okay, Rina dan rakan-rakannya suka membaca di perpustakaan. Dengan membaca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okey? Kita gariskan mengisi masa lapang dengan berfaedah. Nampak ya, dia buat dengan huruf warna hitam tebal. Okey, ini merupakan kepentingan membaca yang pertama. Okey, ini kepentingan membaca yang pertama. Okey, seterusnya, aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing. Okey, jadi di sini untuk petikan yang kedua ini, apakah isi penting? Okey, apakah isi penting yang kamu rasakan ia merupakan kepentingan membaca? Okey, jawapannya di sini kita gariskan ya. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Okey, nanti kamu gariskan ya dalam buku aktiviti kamu. Gariskan apa yang cikgu gariskan menggunakan garisan kuning ni. Okey? Baiklah, seterusnya kita pergi kepada petikan yang ketiga. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okey, jadi di dalam petikan yang ini pula, agaknya di manakah kepentingan membaca? Okey, Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okay, jadi jawapannya akan kamu gariskan ya. Rina dan rakan-rakannya menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Jadi di sini isi penting yang pertama, okey, ada di sini. Yang kedua, untuk garisan yang kedua, aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Dan yang ketiga, okey, ini ya, untuk yang ketiga, kepentingan membaca yang ketiga, Rina dan rakan-rakannya menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baru. Jadi cikgu nak kamu gariskan isi penting yang kita bincangkan bersama-sama ini untuk, untuk apa? Untuk kamu jawab soalan yang seterusnya. Okey, jawablah soalan yang ada dalam buku aktiviti tu kan. Jadi kita dah baca dah setiap petikan ini dan kamu pun dah faham kan. Sekarang tibalah masanya untuk kamu tulis ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Okey, kepentingan membaca dah ada. Untuk nombor 1 dah ada. Sekarang kamu kena isikan, cuba isikan jawapan untuk soalan untuk yang kedua dan yang ketiga. Okey, untuk yang kedua yang ketiga tadi kita dah bincang tadi kan. Cikgu dah suruh gariskan tadi. Cuba tuliskan di ruang tempat kosong ini. Okey, baiklah. Seterusnya, adakah murid-murid semua faham apa yang kamu pelajari pada hari ini? Okey, cikgu harap kamu semua faham dan kamu boleh jawab aktiviti yang kamu akan buat selepas ini. Fahamkan setiap apa yang kamu baca, setiap petikan yang kamu baca, mesti kamu fahamkan apa yang kamu baca. Okey, maksudnya beginilah, bukan sekadar sambil lalu je kamu baca setiap petikan tu kan.
setiap petikan itu memberi maksud, ada maksud yang tersendiri. Jadi bila kamu baca je buku cerita, contoh kamu baca kan, baca, fahamkan sekali apakah maksud petikan yang kamu baca tersebut, seperti yang kita telah belajar sebentar tadi. Okey, seterusnya. Baiklah. Okey, terima kasih Cikgu Izzati ucapkan kerana sudi menonton video pengajaran ini sehingga habis. Terima kasih kerana setia belajar bersama cikgu. Terima kasih kerana anak-anak cikgu, anak-anak murid cikgu semua sentiasa bersemangat daripada minggu pertama PDPR sehingga minggu yang kedua ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.